Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Speaker. Pertama sekali, pengerang menyokong pembentangan bajet 2014 oleh Yang Amat Berhormat daripada Pekan atas tajuk tema memperteguh ketahanan ekonomi, memperkasa transformasi dan melaksanakan janji. Jadi saya pertama sekali ingin menyatakan bahawa daripada perbahasan pihak pembangkang tak ada langsung disebutnya BRIM tak pernah langsung disebutnya BRIM. Jadi bagi pihak Barisan Nasional kami ingin mengucapkan terima kasih pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana menaikkan bantuan BRIM terutama sekali dengan cabaran ekonomi dunia yang berhadapan dengan semua negara, bukan hanya pada negara Malaysia. Jadi kepekaan Yang Amat Berhormat ni secara tidak langsung akan mengurangkan beban rakyat di bawah, yang mana memang menjadi tanggungjawab utama kami Barisan Nasional yang mengutamakan rakyat. Datuk Speaker, pertama sekali saya ingin menyatakan bahawa kaum wanita merangkumi sebanyak 50% daripada jumlah populasi di Malaysia. Hampir 50% daripada jumlah tersebut melibatkan dalam tenaga kerja sumber manusia, terdiri pada kaum wanita. Golongan pekerja wanita dalam sektor perkhidmatan, kalau kita tengok, boleh menyumbang sebanyak 75 bilion kepada GDP negara. Menurut kajian Grand Thornton International Business Report, dengan izin, Malaysia ada antara negara yang mempunyai kadar penglibatan wanita dalam tenaga pekerja yang tertinggi dalam semua negara ASEAN. Namun Malaysia adalah negara paling rendah antara negara-negara ASEAN yang mempunyai kaum wanita pada tahap ketiga terendah tarafnya dalam kedudukan status wanita dalam badan pengarah, pengurusi, CEO, CFO dan sebagainya. Dengan itu sebenarnya Datuk Speaker, saya ingin menyentuh kepada teras bajet yang kelima, iaitu mempersejahterakan kehidupan rakyat. Yang mana kalau kita tengok disebut tentang wanita, terutama sekali dengan kewujudannya apa yang dipanggil sebagai akademi inovasi. Saya sebenarnya inginkan menyata di sini, kalau kita tengok penubuhan akademi ini, harapan ialah untuk mewujudkan satu akademi yang dapat merangka program-program kepimpinan, keusahawanan dan inovasi untuk golongan wanita. Selain daripada itu, program pengarah wanita yang diketengahkan sebagai ahli lembaga pengarah syarikat disebut oleh Yang Amat Berhormat Pekan, yang mana kalau kita tengok memang boleh disentuh dalam mensejahterakan kehidupan rakyat. Jadi saya berharap daripada aspek tersebut, bila bercakap tentang akademi inovasi, kita perlu menerima hakikat bahawa secara umumnya apabila Yang Amat Berhormat Pekan selaku juga Menteri Kewangan, perlulah kita mempunyai satu, dengan izin, gender response budget dalam semua pembentangan oleh kementerian-kementerian. Kalau kita tengok, Datuk Speaker, pada kajian yang telah saya buat pada 2004, UNDP dengan izin United Nations Development Programme bersama Kementerian Wanita telah melaksanakan satu projek pilot untuk mengkaji pelaksanaan bajet. Jadi di sini, Datuk Speaker, saya melihat adalah amat penting bahawa apabila belanjawan ataupun bajet dibentangkan, perlunya relevansi setiap kementerian mempunyai gender response budget dengan izin. Apakah keperluannya secara umum? Mukadimah saya adalah untuk mewujudkan, mempergunakan secara sempurna sumber manusia dengan memperjuangkan penyertaan dan sumbangan kaum wanita dalam ekonomi negara dan kehidupan sosial. Kemudian juga kita dapat tengok penyempurnaan sumber kewangan dengan memangkinkan bajet bersama dengan dasar kerajaan, program keutamaan dan projek-projek. Dan kalau kita tengok daripada kajian, penglibatan wanita dalam sektor korporat adalah antara tertinggi dalam negara kita, yang mana kita boleh melihat kesannya akan mewujudkan peningkatan kapasiti, kreativiti, teamwork dan juga individu. Di sini saya berharap Menteri yang bertanggungjawab pada kementerian dalam akademi inovasi yang diwujudkan ini, perlu kita tengok penyertaan mereka-mereka yang bukan saja dalam sektor swasta tetapi juga dalam sektor kerajaan, untuk kita mewujudkan wanita-wanita yang berinovasi. Suka tak suka, kita perlu menerima hakikat bahawa bila kita memimpin wanita-wanita itu dalam kepimpinan, bukan saja kita memimpin beliau tetapi juga keluarga, anaknya dan juga suaminya. Saya berharaplah kementerian yang relevan akan meletakkan satu komitmen yang begitu tinggi dalam isu wanita, terutama sekali wanita yang kita tengok
dilihat pada penekanan kepimpinan, keusahawanan, inovasi. Datuk Yang Speaker, dalam teras yang kelima iaitu mensejahterakan kehidupan rakyat, saya ingin menambah dan mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat daripada Pekan berkenaan dengan bantuan di segi sukan. Dan kita tengok 239 juta diperuntukkan untuk meneruskan kecemerlangan sukan. Ini termasuk dalam kompleks, menaik taraf kompleks dan gelangan sukan, mewujudkan program perintis mengenal pasti bakat di peringkat sekolah rendah. Sebenarnya inilah yang saya tengok paling penting dalam 239 juta ini, iaitu dalam bahasa orang putih dengan izin Talent Identification Program. Talent Identification Program ini sebenarnya, Datuk Speaker, boleh dilihat antara pendekatan yang terbaik untuk kita mengeluarkan juara-juara dunia. Sebenarnya kalau kita tengok kepada atlet kita, dengan izin, saya dah sebut daripada Parlimen mula bersidang, saya sebut pada sesi yang lepas, kita tengok Nicole David dia berjaya, kita tengok Lim Chong Wei dia berjaya, semua ni yang berjaya. Tapi mereka ni satu saja, satu Lim Chong Wei, satu Nicole David. Nak mengeluarkan mereka ni bukan perkara yang senang. Itu sebabnya itu sebabnya bagi saya Talent Identification Program ni perlu satu komitmen yang begitu tinggi, bukan saja dalam aspek sekolah tetapi juga pegawai-pegawai sukan dan pegawai-pegawai belia di peringkat daerah-daerah. Bantuan mesti dikeluarkan untuk mencari bakat, kerana anak-anak kita kadang-kadang dia nak main bola tapi kaki dia pendek. Anak kita kadang-kadang dia nak berenang tapi dia punya rangka tu nipis. Jadi kita mesti sesuaikan anak-anak kita dengan saiz badannya, kebolehannya, supaya mereka boleh menjadi juara dalam sukan-sukan tertentu. Lenggong. Terima kasih Pengarang, terima kasih Datuk Tua. Sebelum saya bercakap dan respon berkaitan dengan sukan tadi, saya nak respon sikit berkaitan dengan bagaimana kerajaan memberi perhatian serius berkaitan dengan pembangunan wanita. Gombak, kalau nak banding Pakatan Rakyat dengan Kerajaan Barisan Nasional, bab jaga wanita, beri pengiktirafan kepada wanita ni Kerajaan Barisan Nasional lebih hebat. Sebab apa? Presiden Pakatan Rakyat pun nama saja, mana ada kuasa. Lebih hebat kuasa pada Gombak lagi timbalan presiden. Maknanya itu contoh bukti bahawa bab pengiktirafan wanita ni Kerajaan Barisan Nasional selingan dia. Bukan macam Gombak lah. Gombak lebih kuasa tau pada presiden. Hebatlah. Sebab tu saya kesal pasal tak jadi menteri besar. Pengarang, saya bersetuju tengok bila kerajaan mempunyai strategi untuk membangunkan bakat-bakat baru ni dalam bidang sukan. Saya bimbang juga. Baru semalam di Chong Wei pun dah kalah dengan pemain yang tak pertama pun. Kan? Yang sebelum ni pejam mata boleh Chong Wei boleh pukul punya, tapi dah kalah dengan pemain Jepun pun. Tapi nak tunggu perancangan dibuat ni, saya fikir mengambil masa yang lama. So dalam tempoh, barangkali dalam tempoh 10 tahun, 15 tahun, barulah nak lahir satu lagi Lee Chong Wei. Ini merupakan suatu yang membimbangkan saya lah. Sebagai bekas menteri, saya tak tanya pandangan lah. Bagaimana kita nak mengisi kekosongan ini? Dalam tempoh nak lihat kejayaan melalui perancangan yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Lenggong, memang betul. Kita tahu Lee Chong Wei pun kalah. Mana tak kalah sebab dah tua. Masa dulu dia tengah mula aktif dalam sukan tu, dia masih muda, cedera dia kurang memang. Lepas tu dia kahwin, ada anak, terus sakit, macam-macam sakit. Jadi bukannya senangnya mungkin kita nak buat bukan perkara mudah. Itu sebab saya katakan dalam perbahasan kita kena tambahkan anak-anak baru kita ni, anak-anak muda ni kita kena cari. Saya yakin Datuk Speaker contohnya, anak-anak kita, contohnya orang asli, anak-anak orang asli, lari kaki ayam, mana pakai kasut, boleh lompat dalam sungai, boleh ini, macam-macam boleh buat. Kejar dengan badak sumbu, kejar babi hutan, kejar semua boleh lari. Kenapa kita tak cari anak-anak orang asli, kita didik, masuk dalam sekolah sukan, kita ajarlah dia boleh jadi atlet negara, tak masalah. Masalah kita ni, kita ada Lim Chong Wei pagi, Lim Chong Wei subuh, Lim Chong Wei maghrib, Lim Chong Wei isyak, ni macam mana? Takkan dalam hidup kita tak ada Lim Chong Wei. Saya tak menantang Lim Chong Wei. Lim Chong Wei tu saya kenal masa saya menteri. Lim Chong Wei kawasan saya, boleh salah sikit? Biar saya habis cakap lah. Okay. Saya kenal. Dulu sebelum kahwin, main hebat. Bila dah ada isteri kan, girlfriend telefon, handphone tak boleh angkat, pening kepala, kalah main. Macam contohnya lah analogi yang saya nak buat. Jadi kesimpulan saya, dengan izin yang saya nak berkata ni ialah kita kena memperbanyakkan Lim Chong Wei. Ini yang kita kena buat. Lepas tu saya nak sebut juga, macam Nicole David, memang boleh menang dan sebagainya, tapi
Kalau kita tengok, dia berlatih di Netherlands. Dia berlatih di luar negara. Kemahiran Nicole David ni, nak cari anak kita nak jadi macam Nicole David ni, pengorbanan mak ayah Nicole David. Dia bagi anak dia jadi atlet negara. Tak banyak mak bapak nak anak jadi atlet negara, nak jadi lawyer, doktor, engineer, tentang nak jadi pembangkang. Macam kita nak anak kita semua nak jadi yang tersohor, tetapi bukan dalam bidang sukan. Silakan. Terima kasih YB. Saya setuju sekali lah dengan apa yang dicakap oleh YB tadi, pengerang. Dan tentang isu bajet untuk bakat, mencungkil bakat baru di sekolah-sekolah. Saya pandangan YB tentang sekolah-sekolah yang sampai sekarang masih tak ada padang. Contohnya di kawasan saya ada 5 buah sekolah tak ada padang, termasuk sebuah sekolah kebangsaan, iaitu sekolah kebangsaan Macang Bubuk yang dah berumur 100 tahun. Sehingga kini tak ada padang, mungkin kena macam apa yang YB kata, bermain di sungai ke, di sawah ke. Jadi saya mungkin boleh beri pandangan sikit. Dan keduanya ialah tentang isu wanita tadi. Adakah YB setuju bahawa walaupun ada bajet kepada usahawan wanita, tetapi yang saya rasa tercicir adalah nombor 1, wanita yang memilih untuk menjadi suri rumah tangga. Tadi YB Lenggong kata Pakatan Rakyat tidak menghargai wanita, tetapi bajet alternatif Pakatan Rakyat memperiktirafkan sumbangan suri rumah tangga dan ibu-ibu yang memilih untuk tinggal di rumah. Dan keduanya ialah golongan wanita yang bekerja di sektor pekerjaan. Saya rasa pada masa ini negara kita dah 20 tahun, 23 tahun sebenarnya terbantut kadar penyertaan buruh wanita pada kadar 46 hingga 47%. Perdana Menteri pada RMK yang 10, pada permulaan RMK 10 mengatakan kita mensasar untuk mencapai 55%. Tapi nampaknya RMK 10 dah nak akhir, ini bajet kelima beliau, nampaknya tak ada satu strategi yang khusus untuk mencapai 55% kadar penyertaan buruh wanita tersebut. Terima kasih Bukit Mentajam. Boleh sambung dulu sebelum jawab? Oh, kota baru. Terima kasih Datuk Direktur, terima kasih pengerang. Hari ini nampak ceria. Tadi Yang Berhormat mungkin sebagai bekas Menteri Sukan melahirkan betapa perlunya negara memperbanyakkan lagi tokoh-tokoh sukan kita dalam pelbagai disiplin sukan lah. Saya nak tanya pandangan pengerang. Kita lihat masalah sekarang ini di kalangan ahli-ahli sukan ni, apabila mereka terlibat dengan sukan, kebanyakan mereka ini meninggalkan bidang akademik sehingga melahirkan ahli-ahli sukan kita ni, bukan semua tapi kebanyakannya adalah school dropout. Maknanya pihak yang gagal di sekolah. Jadi oleh kerana dia ni tidak mempunyai akademik yang tinggi, tak macam ahli sukan di luar negara, apabila mereka menjadi ahli sukan profesional, mereka tidak dapat menguruskan pendapatan mereka dan juga ekonomi mereka dan sebagainya. Lantaran itu bila habis jadi ahli sukan, mereka jadi papa ke dana. Ramai ahli-ahli sukan kita hidup merana walaupun satu masa pernah jadi hero dalam negara kita ini. Jadi saya nak minta pandangan Yang Berhormat macam mana nak selesai masalah ni. Terima kasih. Terima kasih Bukit Mentajam, Kota Baru. Jadi Bukit Mentajam, saya nak jawab pasal badan sekolah ni. Memang ini isu perumahan lah. Tapi sebenarnya bila bercakap tentang nak mengeluarkan atlet, ini bukan isu kena adanya padang sekolah ke tak ada padang sekolah. Strategi untuk mengeluarkan atlet dalam dunia pada hari ini ialah TID, Talent Identification Development Program dengan izin. Maknanya kita keluar, kita cari anak-anak kita yang mungkin dia tak main bola, dia tak berenang, tetapi saiz badan dia, cara dia, latar belakang dia boleh memberikan mereka kebolehan untuk menjadi juara dunia. Itu satu, kita mencari. Talent ID itu maknanya kita mencari. Keduanya, paling penting bagi nak mengeluarkan atlet negara tu ialah kekuatan mental dengan izin. Mental strength. Sebab kalau tak ada kekuatan mental, dia nak berjaya, dia nak berjuang ni macam pergi perang. Bukan boleh senang. So saya sebut macam Ling Chong Wei, saya masih ingat masa tu isteri dia tu, girlfriend dia, kesian kat dia. Main telefon gaduh-gaduh tak boleh main, kalah. Tapi kita ambil handphone, confiscate handphone dengan izin, tak boleh lah. Kita kena berperi kemanusiaan. Ini sebagai contoh isu dia. Sama juga dengan atlet lain di luar negara. Tetapi berbanding atlet Malaysia dengan atlet luar negara, atlet luar negara berharga berjuta-juta ringgit. Kaki insurans berjuta-juta. Kita ni nak insurans apa? Masalah kita ialah kita tidak mempunyai, kesimpulan saya ialah kita tidak mempunyai dengan izin sports culture. Kita tidak mempunyai budaya sukan. Contohnya kita tengok CIMB baru-baru ni golf.
antarabangsa. Macam-macam CIMB dengan izin sponsor untuk sukan golf. Memang baik. Macam-macam atlet dunia datang. Tapi dalam aspek nak main jago kampung di luar bandar, kalau kerajaan jabatan beli sukan tak keluar duit, tak bagi duit, nak beli jersey, wakil rakyat kena bagi duit. Nak bagi piala, wakil rakyat bagi duit. Macam-macam. Seolah-olahnya budaya kita tak ada baju, tak ada uniform, tak ada hadiah, tak ada piala, tak boleh main. Ini jadi masalah dia. Jadi pemikiran kita iaitu dengan izin budaya sukan. Jadi sebut kepada Australia sebagai contoh. Antara semua daerah-daerah di Australia, antara yang paling tinggi mengeluarkan sukan jago dunia ialah daripada Perth, Australia dengan izin. Berbanding daripada Sydney, berbanding daripada Melbourne, berbanding daripada Brisbane. Pertama kerana ia mempunyai institut sukan negara di Perth. Pusatnya di situ untuk Australia. Kedua, sebab budaya Australia ni, dia orang ni memang tak ada hiburan macam negara lain. Orang Australia ni suka pergi pukul 4, pukul 5, api dah tutup, dia tidur. Bangun pagi-pagi pukul 6, pukul 5, dia beriadah dan sebagainya. Jadi budaya sukan itulah yang banyak mengeluarkan juara dunia. Itu sebab dalam aspek ini yang mana Bukit Mentajam bercakap pasal padang sukan, bagi saya mungkin satu faktor, tetapi bukan punca faktor sebenarnya. Bukit Mentajam cakap pasal orang perempuan. Dia kata tentang kerajaan Pakatan dengan Barisan Nasional. Saya minta maaf lah Bukit Mentajam. Ahli Parlimen Bukit Mentajam dulu perempuan kan? Kenapa tukar kepada lelaki? Saya nak tanya ni. Ini Pakatan Rakyat cakap tak suka bikin, betul tak? Ini masalah. Dia cakap macam-macam, dia tak buat. Ini masalah. Itu tak apalah. Saya biar Dan naik jawab pangkat lah. jadi Tapi dan naik pangkat jadi exco. Exco dengan parlimen. Tapi lelaki juga semua boleh naik mempertahan, Tapi memperjuangkan kenapa tukar? hak wanita. Bagilah yang lain yang ada. Sekurang-kurangnya lelaki di Contoh, sebelah Pakatan kita Rakyat di dia tak Barisan Nasional ni, nak cakap mengeluarkan soal perempuan ni, kita kenyataan bagi yang dia menghina sebagai wanita. demokrasi. Saya cakap je. Jadi Kota Baru, ni abang saya. Setiap kali dia tanya saya soalan, saya nak jawab. Betul. Masalah sekarang yang saya kata bahawa harga atlet kita, anak-anak kita yang jadi juara ni, dia tak ke mana. Berapa banyak duit, sponsorship pun tak ada. Kalau orang putih ni nak cakap David Beckham, berjuta-juta, kaki, tangan, rambut, semua ada sponsorship. Kita ni, Datuk Speaker, kalau tak ada kerajaan bantu, tak ada wakil rakyat bagi bantuan, tak ada pejabat daerah tolong dan sebagainya, memang susah nak mewujudkan budaya sebab kita tak ada budaya. Jadi sekarang ni dalam bahasa orang putih dengan izin, chicken and egg argument. Jadi sekarang ni macam mana? Budaya tu lebih ataupun infrastruktur dengan izin ataupun fasiliti. Itu sebabnya saya minta Yang Amat Berhormat Menteri bersebut pada Kementerian Belia Sukan 239 juta. Saya terima nak naik tarafkan gelanggang, nak wujudkan kompleks, semua saya setuju. Tapi kita mesti meletakkan sekurang-kurangnya 50% ataupun lebih daripada jumlah duit tersebut untuk mengeluarkan anak-anak baru, bakat-bakat baru di bawah Lenggong bangun identification program. Keduanya saya nak sebut bagi sukan ni, future professional coach, bagi saya kita kena banyakkan jurulatih tempatan. Pasal anak-anak kita ni kadang-kadang dia tengok jurulatih tu orang putih, dia tengok jurulatih tu orang luar, cakap pun bahasa tak betul, dia pun faham tidak. Kadang-kadang orang putih ni badan dia saiz 5 kaki 11 inci, 6 kaki tinggi. Kita punya anak-anak kadang-kadang 4 kaki lebih, 5 kaki 2, 5 kaki 5. Jadi di segi persamaan tu tak ada di segi pemikiran dan sebagainya. Dengan izin Lengkung. Terima kasih Datuk Ketua. Yang Berhormat Pengarang. Saya setuju budaya penting dalam memajukan sukan dalam negara ini. Saya pun heran. Ada negara padang bola pun tak ada. Tapi boleh masuk World Cup. Kan? Dulu mana boleh Korea boleh kalahkan Malaysia dan sepak takraw. Vietnam mana boleh kalahkan. Tapi hari ni kalah kita, malu kita. Sebab itu saya fikir yang penting untuk memajukan sukan negara ini, semua pihak mesti senada dan seirama. Maknanya kalau Kementerian Pelajaran sediakan rancangan makanan tambahan, sediakanlah makanan yang boleh membina otot-otot pemain pelajar biar dia terror dalam bola sepak dan menjadi lebih baik. Kalau di Kementerian Kesihatan pun bersama, maknanya semua pihak mesti secara bersama untuk membina kecemerlangan ini. Tak boleh satu pihak ke lain, satu pihak ke lain. Jadi saya nak tanya pandangan pengerang, bagaimana kita nak wujudkan supaya semua pihak mesti, kalau kita letakkan nak lahirkan Malaysia cemerlang, boleh berjaya dalam bola sepak, semua pihak mesti bersama. Kita dah ada pun Jawatan Kabinet Pembangunan Sukan. Minta pandangan ni. Memang setuju. Betul Lenggong, itu memang sebenarnya yang saya katakan budaya sukan. Itu sebab dalam bab ni saya nak
tekankan di sini, saya sebagai ahli Parlimen Pengerang yang ada sekolah sukan di Bandar Penawar Pengerang ingin menyatakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai nombor 1 kepimpinan negara, letakkan sekolah sukan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Jangan letak sekolah sukan di bawah Kementerian Pelajaran. Bukannya apa, sebab fokus anak-anak ni, dia masuk sekolah Kementerian Pelajaran, dia fikir yang dia ni mesti ada student excellent dengan izin. Saya tidak mengata student excellent itu tidak baik, memang baik. Tetapi kalau kita nak mengeluarkan juara dunia di sekolah, fokus utama sekolah, perbelanjaan sekolah dengan izin jurulatih. Kedua, dari segi barangan. Ketiga, komitmen pelajaran dan seterusnya. Tetapi anak-anak itu mesti tahu mereka mengeluarkan adalah sebuah kilang factory, mengeluarkan anak-anak, kata contoh anak-anak orang asli, dia pilih yang boleh berenang, masuk sekolah sukan, latih dia sebagai atlet dunia, dan kita bagi dia pelajaran, sekurang-kurangnya dia tak boleh berenang, dia pencen, dia tak boleh apa-apa sebagainya, dia mempunyai masa depan, bukan saja dari segi pendidikan tetapi dari segi komitmen negara kepada mereka. Ya, Jarulun. Terima kasih Pengerang. Tadi Pengerang ada menyebut tentang jurulatih. Dan Pengerang dan juga rakan-rakan lain pun banyak bercakap tentang bakat TIP, Talent Identification Program dan sebagainya. Bolehkah Pengerang bersetuju bahawa rata-ratanya dalam negara kita, baik apa jua bidang sukan, kita memang lacking in term of good coaches dengan izin, di mana contohnya kalau kita melihat sukan bola sepak, asyik-asyik jurulatih yang ada hanyalah dalam beberapa kerat yang ada kini, dan ni musim baru bola sepak sedang ada pemilihan pemain dan juga jurulatih. Jadi jurulatih ATM akan pergi ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur akan pergi Kedah, Kedah akan pergi Penang, itu saja. Jadi setujukah Pengerang bahawa Malaysia hari ini memang kekurangan sangat jurulatih-jurulatih yang berwibawa, jurulatih-jurulatih yang terdedah dengan pengalaman dan juga teknik serta taktik baru dalam sukan-sukan tertentu, dan memerlukan perhatian khusus daripada Kementerian Belia dan Sukan untuk meningkatkan lagi prestasi pencapaian kita dalam semua bidang sukan di negara ini. Terima kasih. Terima kasih Jerlul. Memang kalau kita tengok di sekolah, selalunya yang jadi jurulatih kat sekolah tu ada seorang lah. Cikgu ni cikgu jurulatih. Dia macam sekolah tu punya jurulatih. Tapi pada masa sama juga, cikgu ni dia juga mengajar bahasa Inggeris, mengajar matematik. Jadi jawatan kuasa dia, bidang kuasa dia antara mengajar sukan dengan jadi pentadbir tu yang perlu kita tengok. Itu sebabnya saya berharap dalam perkara ni kita mesti minta, kalau sekolah nak dapat jurulatih, biarlah Kementerian Belia dan Sukan yang hantar ke, yang bayar gaji, supaya dia pergi kursus, dia tahu tanggungjawab dia, jadi dia akan fokus. Dan boleh juga kita diikat dengan KSK. Saya mencadangkan di sini, macam dulu kita adanya kelab sukan komuniti di peringkat semua kawasan Dewan Undangan Negeri, di kawasan daerah, majlis bandaran dan sebagainya, supaya pertandingan itu dapat diwujudkan, selalu dapat kita mencari secara tak langsung daripada TID, Talent Identification Program, kita juga dapat mencari juara daripada pertandingan dan kemenangan. Tapi kalau sukan kita peringkat atas antara bangsa, juara dunia, semua bantuan kerajaan dengan izin, bantuan syarikat swasta, bantuan macam-macam, semua yang ke atas. Yang bawah ni, yang belum keluar ni, yang nak dilatih ni, siapa yang nak menggaji, siapa yang nak bayar, siapa yang nak keluarkan. Itu saya berharap. Dengan izin saya habiskan di perkara Sikit ini. je pasal KSK. Okey. Okey. Ya, terima kasih Glogo. Terima kasih. Pengerang, setujukah Pengerang kalau kita minta supaya kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan dan sebagainya meneruskan bantuan kepada kelab sukan komuniti ini, kerana bantuan kewangan kepada kelab sukan komuniti ini telah terhenti. Jadi kita melihat kerugian yang amat sangat, kerana melalui kelab sukan tu dan sukan-sukan teras yang telah kita bentuk, sebenarnya telah berjaya membentuk atlet-atlet muda dan juga bakat-bakat baru pada ketika tersebut. Tapi sekarang ini tapak ada dan KSK masih wujud, tapi peruntukan untuk menjalankan tugasan-tugasan tu telah layu. Jadi saya mohon pandangan Pengerang lah, sama ada kerajaan perlu atau tidak meneruskannya lagi peruntukan-peruntukan berkenaan. Terima kasih. Terima kasih Tasik Glugo. Tasik Glugo. Saya sebenarnya bersetuju bahawa kalau kita nak adakan pertandingan di peringkat bawah, kita tak boleh wujudkan juara kampung, main tembak-tembak, main tendang-tendang bola kemudian nak keluarkan juara. Kita mesti mewujudkan satu kelab
di bawah. Kelab itu mengatur adanya jurulatih dalam kawasan perumahan dan sebagainya. Kita bagi peruntukan mungkin daripada Kementerian Pelajaran, mungkin daripada Kementerian Perumahan Kajian Tempatan sebagai contoh. Kita keluarkan. Contohnya kita tengok Felda hari ini. Felda dia letak duit untuk bola sepak. Felda bola sepak, Felda ada mempunyai khusus, jurulatih, latihan, jadi menjadi satu karier. Juga sebagai Angkatan Tentera Malaysia, macam-macam yang kita boleh buat. Tetapi yang penting ialah bila kita adanya pertandingan sukan di bawah, dalam kawasan kampung kita ke jalan 2 lawan jalan 4, jalan 6 lawan jalan 8, buatlah secara profesional. Wujudkan kelab sukan komuniti yang disebut tadi, diberikan peruntukan, mungkin boleh dipromosikan oleh ADUN ke ahli parlimen ke, supaya kita akan lebih teratur untuk mewujudkan pertandingan sukan dan juga mencari bakat-bakat daripada yang menang ini. Itu sebabnya akhir sekali dalam aspek sukan, dalam kumpulan wang amanah 150 juta yang disebut oleh Yang Amat Berhormat, saya memang betul-betul menyokong untuk sukan atlet dan juga rawatan dan penyelidikan. Sebab kita tak boleh lari daripada sains sukan dengan izin, sport science. Sebab sains sukan ni, saya tengok ISN, Institut Sains Negara ni, yang saya sebut tadi, kadang-kadang kita ingat kita boleh main golf. Kadang-kadang kita ingat kita boleh main squash. Tapi nak main golf macam mana? Kalau kita ni, bukannya saya kata, kalau kita tee off dengan izin, berapa orang boleh tee off 240 sekali pukul? Saya tak tahu, saya boleh. Kita Barisan Nasional boleh, tak tahulah pembangkang boleh ke tak boleh tee off. Contoh, saya 5 kaki 2. Kalau Kota Baru, 5 kaki 10, 11. Tinggi Kota Baru, lebih kurang 6 kaki lah kononnya. Tapi kalau dia dengan saya, tapi sebenarnya yang saya nak sebut ialah kadang-kadang kita tak tahu yang kita boleh, tapi kita boleh. Itu sebab sekarang ni kesimpulan dunia, Institut Sukan Negara, sains sukan tu memang cukup penting untuk mengeluarkan juara. Dan akhir sekali, tabung amanah yang disebut, saya memang menyokong dan menggalak. Tetapi yang saya nak minta, macam KCIMB itu memang kita menghormati, tetapi kena perbanyakkan dengan izin, bantuan sponsorship daripada GLC bagi sukan-sukan di peringkat akar umbi. Kedua, kita mesti juga menerima. Ada sukan kita boleh jadi juara, ada sukan kita tak boleh jadi juara. Terbukti di segi kajian, Malaysia ni hebat dalam sukan berraket. Contohnya squash, contohnya badminton. Tapi kalau kita nak berenang, contohnya, cuba Datuk Speaker tengok. Kita punya berenang 5 kaki 2. Sebelah dia, Ian Top tu, Datuk Speaker tahu tak dia punya kaki tu besar mana? Lebih daripada sebelah, nak dekat 13. Tangan dia lebih besar daripada muka saya. Tiok bisa, pip, dia dah sampai dulu. Kita baru nak masuk dalam air. Memang itu sebab dia jadi juara antarabangsa, sebab badan dia, badan antarabangsa. Jadi ada sukan kita tak payah masuk untuk Olimpik. Kalahlah kita. Tapi ada sukan, squash, badminton, bowling. Ini kelebihan kita sebagai orang Malaysia, sebab saiz badan kita, cara latar belakang kita taklah begitu tinggi dan sebagainya. Itu sebabnya saya pohon Kementerian Belia, Olimpik Malaysia, Institut Sukan Negara, Majlis Sukan Negara, kita mesti lebih peka dalam mencari bakat-bakat atlet yang mungkin datang daripada anak-anak kita. Seterusnya saya nak sebut tentang teras yang ketiga, mengunggul modal insan. Saya mengucapkan terima kasih pada Yang Amat Berhormat dalam memperkukuhkan latihan kemahiran. Sebab saya dalam kawasan Pengerang yang berdekatan dengan rapid, yang ada rapid dalam kawasan Pengerang ni, upscaling, rescaling ni yang disebut oleh Yang Amat Berhormat ni memang dituntut supaya anak-anak muda dapat manfaat bekerja dalam industri minyak dengan gas. Saya sebut pada sesi yang lepas, Yang Amat Berhormat menyebut tentang 200 juta ringgit untuk 2 shift. Inilah yang kita nak cari, supaya IKBN yang dibina berjuta-juta tu tak hanya dipakai 4-5 jam sehari. Kalau 2 shift mungkin belah siang khusus pagi, belah malam khusus petang dan sebagainya. Inilah yang kita cari. Jadi saya nak mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat kerana begitu peka, kerana dapat mengeluar Marine Kimpalan dan Pendawaian 15,000 pelatih IKBN. Datuk Speaker, saya dah sebut sesi yang lepas, anak-anak muda yang tak ada degree buat khusus rescaling, upscaling, Marine Kimpalan Pendawaian, gaji US dollars. Punya banyak gaji untuk anak-anak kita di kawasan luar bandar. Bukan saya kata jangan pergi universiti. Maksud saya, industri minyak dengan gas ni beri peluang pada anak-anak kita. Jadi bila diberikan tempat ini yang disebut oleh Yang Amat Berhormat, IKBN 2 shift, 200 juta diletakkan di segi khusus, kemudian HRDF di mana 400 juta, bila majikan menggalak anak-anak buah tu untuk menambah ilmu di aspek kemahiran tu, contohnya upscaling dan reskilling, inilah yang kita nak.
Sekarang ni dalam industri minyak dengan gas, Datuk Speaker, orang pekerja daripada Filipina, pekerja daripada Indonesia, pekerja daripada Thailand, semua industri minyak dengan gas, mereka monopoli. Kenapa yang kita nak wujudkan tenaga asing? Kenapa anak-anak kita daripada jadi mak rempit ke, daripada duduk relax lah brother, kita bagilah dia kerja, bagilah dia khusus supaya dia dapat bawa gaji yang begitu besar untuk keluarga dan sebagainya. Tapi syarat dia kena rajin dengan izin. Bukan tanya soalan. Jadi seterusnya saya nak sebut dalam aspek merancang aktiviti ekonomi. Saya tak cakap panjang. Saya hanya sebut tentang teras yang pertama. Kita tengok dalam aspek ni. Spang bangun. Boleh. Sila Spang. Pengerang, saya nak tanyalah tentang IKBN ini. Pada laporan audit 2006, didedahkan proses pembelian 13 peralatan dalam kelengkapan IKBN pada kadar melebihi harga pasaran hingga kerajaan terpaksa tanggung kerugian 8.39 juta. Bukankah pada masa itu pengerang menjadi Menteri Belia dan Sukan? Tolong jawab. Sebenarnya sepang soalan sepang tu macam niat jahat je. Kalau niat jahat cakaplah kat luar, boleh saya jawab. Tapi jangan Saya buatkan. baca laporan audit. Saya boleh jawab. Baca laporan audit, tapi janganlah tanya macam niat jahat. Jadi saya nak jawab. Sebenarnya proses pembelian di mana-mana akademi kerajaan sebagai contoh, proses pembelian adalah proses melalui sistem yang diwujudkan. Masa 2006 saya percaya adanya satu sistem tender. Jadi dalam aspek ni, kalau kita tengok prosesnya memang proses yang dipegang oleh Kementerian Kewangan. Jadi dalam aspek ni, seseorang tu menjadi menteri, kita tidak boleh mengatakan menteri itu terlibat dalam jawatankuasa tender. Jawatankuasa tender adalah pegawai-pegawai yang berkhidmat dan bertanggungjawab masa tersebut. Jadi di sini sebagai menteri pada masa 2006, saya percaya pelaksanaan mana-mana yang diberikan oleh jawatankuasa, ia diterima oleh jawatankuasa dan dilaksana. Tak ada kena-mengena dengan menteri yang duduk dalam tender, menteri yang arah mengerti so bagi syarikat ni. Perkara ni tak berlaku. Bukan kerajaan Barisan Nasional. Ya, Gulung. Jadi dalam aspek ni, merancang aktiviti ekonomi, saya nak sebut, kalau kita tengok dalam aspek yang wujud ni, sektor pelancongan. Kita tengok bercakap tentang sektor pelancongan dalam negara kita, 25 juta pelancong yang datang. Kita kena mengambil kesempatan kedatangan pelancong ni. Saya tengok kalau kita pergi ke negara luar, memang tak boleh lari daripada GST. Singapura sebagai contoh, bila orang beli barang-barang yang begitu mahal, mereka mendapat sebagai pelancong tu, dia dapat balik GST tu di dia punya lapangan di airport sebagai contoh. Jadi dalam aspek ni saya tengok, kita mesti dari aspek pelancongan fokus kepada yang disebut dalam poin yang ke-49, iaitu kategori mewah dan berbelanja tinggi. Memang ini perlu menjadi objektif kita. Jadi saya haraplah bahawa Bank Pembangunan Malaysia Berhad, yang mana Yang Amat Berhormat sebut kepada tabung khas infrastruktur pelancongan, yang mana 2 bilion dikeluarkan untuk memberi bantuan kepada mereka dalam industri pelancongan. Saya minta kalau boleh Kementerian Pelancongan lebih terbuka bekerjasama dengan Bank Pembangunan Malaysia Berhad, supaya mereka-mereka yang betul-betul mempunyai perniagaan yang memang sah dan mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk mendapat bantuan ini, kita tak boleh bagi pinjaman kepada mereka yang sudah berjaya. Kita mesti memberi pinjaman pada mereka yang sudah berjaya dalam perniagaan dan mahu lebih berjaya. Saya harap dalam aspek ni boleh dilihat sebagai salah satu daripada, kata orang, pendekatan yang mana kalau kita lihat dalam aspek yang disebut dalam teras pertama tu, memang kita tak boleh lari daripada sektor pelancongan. Akhir sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat selaku Menteri Kewangan bercakap tentang perumahan. Kalau kita tengok perumahan ini, saya pohonlah dalam kawasan saya yang adanya projek Rapid, yang adanya juga Felda, kita mesti tengok dan selarikan pembangunan yang besar dengannya perumahan yang ada di sebelah. Sebab kalau tidak, kita tidak mahu perhijrahan yang berlaku kepada mereka yang terlibat diri dalam kawasan pembangunan tersebut. Jadi dengan adanya Prima, dengan adanya SPNB, dengan semua agensi-agensi ini, saya berharap bila kita bina rumah, konsistensi kita dengan izin membina rumah, dan kita mesti beri kepada mereka yang betul-betul berhak kepada perumahan tersebut. Dan saya rasa kalau kita adanya projek pembangunan yang besar dan adanya perhijrahan, maka tidak akan berlaku adil pada rakyat. Jadi di sini saya memohon sekali lagi dalam aspek perumahan, Prima, SPMB dan semua agensi yang terlibat untuk lebih menggalakkan perumahan bagi rakyat Malaysia, terutama sekali bagi generasi muda, mungkin fokus kepada di bawah umur 40 tahun dan seterusnya. Dengan itu saya menyokong
menyokong belanjawan 2013 dan pengerang berharap bahawa pelaksanaan ini memang yang disebut akan memperteguh ketahanan ekonomi, memperkasa transformasi dan melaksana janji. Pengerang menyokong. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Bagan. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih kerana memberikan peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2014 yang dikenali sebagai GST Budget. Sungguh pun telah diwawarkan berdasarkan 5 terah utama: merancang aktiviti ekonomi, mengukur pengurusan fiskal, mengunggul modal insan, mempergiat pembangunan bandar dan luar bandar serta mensejahtera kehidupan rakyat. Tapi apa yang kita lihat ialah bahawa bajet 2014 meneruskan kesinambungan Barisan Nasional untuk memecah belahkan rakyat, mengamalkan dasar diskriminasi, menipu rakyat tentang keadaan fiskal ekonomi sebenar, dan juga membenarkan hutang kerajaan persekutuan menjadi lebih serius lagi serta tidak mengambil tindakan ataupun langkah-langkah yang kukuh dan munasabah untuk mengurangkan defisit. Datuk Yang Pertua, saya mengucapkan demikian kerana kalau kita lihat bajet 2014, memang ia adalah suatu bajet yang ingin mengukuhkan pengaruh dan juga dasar kerajaan untuk mencapai matlamat politik mereka. Saya tidak lihat sebarang usaha untuk pendamaian kebangsaan ataupun national reconciliation. Tidak ada sebarang sebutan tentang usaha-usaha untuk memupuk semangat satu Malaysia, kecuali projek-projek yang berkaitan atau menggunakan satu Malaysia saja. Dan ia memang memecah belahkan rakyat kerana dengan sengajanya cuba meminggirkan golongan rakyat tertentu. Nah, kita haruslah mengakuinya bahawa Malaysia dibentuk daripada masyarakat majmuk. Dan ini diakui bukan sahaja oleh pihak saya sebagai Setiausaha Agung DAP, malah oleh Presiden PAS Yang Berhormat Dari Marang, yang mempersoalkan mengapa golongan rakyat tertentu yang dianggap tidak memberikan sokongan kepada Barisan Nasional tidak diberikan layanan langsung. Saya rasa itu bukanlah bajet yang boleh menyatu padukan rakyat. Sebaliknya memecah belahkan rakyat. Bukan setakat mengikut kaum tetapi juga mengikut negeri. Di sini bagi pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang, saya ingin mempersoalkan mengapa pada bajet kali ini tidak ada sebarang untuk Pulau Pinang, di mananya janji yang telah ditaburkan pada tahun 2007 untuk membina suatu sistem pengangkutan awam, baik MRT ataupun LRT. Dan ini kita telah tunggu selama 6 tahun, Datuk Yang Dipertua. Sehingga sekarang rakyat Pulau Pinang masih menunggu bila janji ini akan ditunaikan. Bajet ini juga membentuk diskriminasi kerana kita lihat bahawa ada sekolah-sekolah menengah jenis kebangsaan yang telah pun disebut oleh parti komponen BN, tapi mereka hanya sebut dalam surat khabar Cina saja. Tak disebut atau tak berani disebut dalam parlimen ataupun membuang undi macam PCA, POKA, cakap menentang dekat luar tapi dalam menyokong juga. Di mana kita lihat bahawa sekolah-sekolah tersebut tidak diberikan sebarang bantuan, bukan seperti sekolah-sekolah lain. Kita tidak menentang bantuan yang diberikan kepada sekolah. Sebaliknya kita menyokong, tapi haruslah diberikan kepada semua sekolah. Tentang usaha untuk mengukuh pengurusan fiskal, saya rasa dengan menjalankan langkah-langkah seperti mengurangkan subsidi gula sebanyak 34 sen yang mungkin menjimatkan kerajaan persekutuan sebanyak 531 juta ringgit, mengenakan
cukai GST 6%, saya rasa ini adalah suatu pengkhianatan kepada rakyat Malaysia. Saya sebut demikian, Datuk Yang Dipertua, kerana seperti yang telah diucapkan secara panjang lebar oleh rakan-rakan saya, GST sebanyak 6% akan menambah beban kewangan rakyat. Sungguh pun disebut-sebut bahawa ia akan menggantikan sales tax, iaitu cukai jualan, dan cukai perkhidmatan, service tax, yang digabungkan sebagai SST, sales and service tax, di mana sales tax 10% ialah untuk sektor pembuatan dan 6% ialah untuk cukai perkhidmatan. Dan bahawa GST 6% ini yang menggantikan sales tax 10% dan service tax 6% akan membolehkan rakyat membayar cukai yang lebih rendah. Ini tidak benar sama sekali. Kalau kita lihat dari segi impaknya, jenis barangan yang akan dikenakan cukai di bawah GST adalah jauh lebih banyak. Mungkin 10 kali ganda lebih banyak daripada apa yang sekarang dikenakan di bawah sistem SST. Dan kalau kita lihat dari segi jumlah yang akan dikutip oleh Kerajaan Persekutuan, kita nak cakap menerusi fakta, bukan menerusi auta ataupun menerusi sentimen saja. Mengikut angka-angka daripada pihak kerajaan penyata kewangan, bahawa jumlah yang dikutip untuk tahun 2013 adalah dijangka sebanyak 16.4 bilion ringgit. Tentulah di sini kalau disebutkan bahawa jumlah sales tax 10.2 bilion, service tax 6.2 bilion. Keseluruhannya 16.4 bilion. Apabila GST dikenakan, adakah jumlah ini akan melebihi atau berkurangan daripada 16.4 bilion yang kini dikutip oleh Kerajaan Persekutuan? Kalau kita menggunakan angka-angka yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Senator Idris Jallah, yang menyatakan sekiranya kadar GST adalah 7%, maka Kerajaan Persekutuan akan mengutip 27 bilion ringgit setahun. Lalu yang dipertua, kalau kita ekstrapolate atau kita membuat unjuran berdasarkan angka-angka ataupun anggaran yang diberikan oleh Yang Berhormat Senator Idris Jallah, GST sebanyak 6% akan membolehkan Kerajaan Persekutuan mengutip sekurang-kurangnya 23.5 bilion ringgit, iaitu kira-kira lebih daripada 7 bilion ringgit yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan sekarang. Dan yang lebih penting ialah impak dan liputan cukai GST ini adalah jauh lebih luas, kerana bukan sahaja ke atas barangan-barangan tertentu yang terhad, tetapi ke atas barangan yang meliputi 10 kali ganda lebih besar dan mendedahkan seluruh rakyat Malaysia ke atas GST 6% ini. Dengan kata lain, kalau dulu hanya satu kumpulan yang bukan kecil tapi bukanlah lebih 50%, sekarang 100% rakyat Malaysia akan terdedah oleh GST, termasuk mereka yang tidak pernah membayar cukai. Tuan-tuan yang betul, perlu kita ingat bahawa hanya kira-kira 6.4% penduduk Malaysia yang membayar cukai. Atau kalau kita sebut dari aspek pekerja-pekerja yang bayar cukai, hanya 15%. Yang bermakna 94% rakyat Malaysia kini tidak membayar cukai. Tapi dengan pelaksanaan GST 6%, 100% rakyat Malaysia kini akan membayar cukai. Kalau dulu tak pernah membayar cukai, 94% ini, kini semua akan membayar cukai. Daripada orang dewasa sampai kanak-kanak.
kanak-kanak beli barang dia pun kena 6% GST. Itu adalah impak GST yang menyeluruh ini. Dan kalau kerajaan pusat menyatakan bahawa jumlah yang dikutip adalah jauh lebih rendah daripada apa yang dikutip sekarang, itu adalah satu penipuan besar. Ini tidak benar sama sekali. Oleh itu, kita harap bahawa pihak kerajaan pusat bolehlah memberikan angka. Apakah anggaran yang akan dikutip setiap tahun oleh pihak kewangan, pihak Kementerian Kewangan daripada pelaksanaan GST 6% ini. Adakah ia lebih daripada 16.4 bilion ringgit yang dikutip daripada sales tax 10% dan service tax 6%, supaya rakyat dapat satu gambaran yang jelas apakah impak ke atas rakyat Malaysia. Dan kalau kita ikut unjuran dan anggaran yang diberikan oleh Senator Idris Jalak, adalah ketara sekali bahawa rakyat biasa akan menghadapi kesusahan. Nah, saya sebut demikian, saya menyatakan demikian kerana sungguh pun pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan akan menaikkan BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia, daripada RM500 kepada RM650. Tapi ini hanya untuk satu keluarga saja. Sedangkan pelaksanaan GST akan dikenakan ke atas setiap individu. RM650 yang dibayar kepada satu keluarga. Tapi kalau keluarga ini ada 10 orang, 10 orang ini akan membayar GST setiap orang. Dan kalau kita ikut angka RM23.5 bilion ini, bermakna setiap rakyat Malaysia, 27 juta orang yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, setiap orang akan membayar kira-kira RM850 setahun. Bermakna satu keluarga terima RM650. Tapi sebaliknya, keluarga 10 orang ini akan membayar RM8,500 ini. Untung kecil, rugi lagi banyak. Dan saya rasa itulah yang akan menambahkan beban kepada rakyat Malaysia, khususnya mereka yang berpendapatan rendah. Tentang masalah hutang, tidak ada usaha untuk mengurangkan hutang dan juga defisit. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengakui bahawa hutang kerajaan persekutuan telah naik dan hampir melebihi had statutory 55% GDP. Daripada 502 bilion pada akhir tahun lepas kepada jangkaan 541 bilion untuk akhir tahun ini. Tapi ini tidak mengira contingent liability. Kalau kita masuk kira contingent liability, saya rasa jumlahnya lebih RM650 bilion. Dan saya rasa itu adalah suatu perkara yang amat berbahaya kepada kerajaan Malaysia. Dan mengapa saya menyatakan demikian? Saya ingin merujuk kepada satu laporan berkaitan dengan satu simposium pasaran dana sedunia atau World Capital Market Symposium yang dianjurkan baru-baru ini, di mana Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Dato' Sri Wahid Omar, seorang bekas CEO Maybank, telah bertanyakan, kerana bila kita sebut tentang hutang kerajaan persekutuan serius, hampir 55%. Tapi hutang isi rumah jauh lebih serius, 83.5% GDP. Bermakna bahawa hutang individu bertambah. Kalau 10 tahun sebelum ini adalah tak sampai 60%. Sekarang sudah meningkat sampai 83.5%. Menunjukkan bahawa kita sudah menjadi negara yang hutang sekeliling pinggan. Dan soalan yang ditanya oleh Senator Dato' Sri Wahid Omar ialah, bukankah ini bukanlah satu perkara yang serius? Kerana
kalau kita menilai tentang keadaan perbankan ataupun kewangan Malaysia, ia adalah sangat kukuh kerana NPL atau non-performing loans, iaitu pinjaman yang tidak berbayar, adalah amat rendah, 1.4%. Dan bank-bank kita mempunyai dana modal yang tinggi atau dengan izin well capitalized. Bukankah ini adalah satu insurans bahawa sungguh pun kita menghadapi masalah hutang yang tinggi, tapi Malaysia tidak akan menghadapi satu krisis kewangan kerana keadaan bank kita yang kukuh? Jawapan yang diberikan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri oleh seorang pakar kewangan, Adair Turner, adalah bahawa, dengan izin, tahu dia betul, low non-performing loans and high bank capitalization is not an assurance of stability. Non-performing loans are poor forward indicators of a crisis, particularly in the case of real estate, as the option of refinancing is available to lenders, while well-capitalized banks do not prevent a financial crisis. We should not define financial and monetary stability simply in terms of ensuring that our banks do not go bankrupt. We should instead pay attention to trends in leverage independently of whether they threaten our banks, especially in terms of the ability to pay, iaitu keupayaan membuat bayaran. Itu yang penting. Apa gunanya kalau bank-bank kita kukuh, kalau keluarga tidak mampu untuk membayar hutang mereka? Dan kita memang tahu bahawa sekarang ada banyak keluarga di mana separuh daripada pendapatan mereka, apabila mereka menerima gajinya, separuh digunakan untuk membuat pembayaran. Itulah sebabnya banyak yang pinjam daripada alung-alung atau cetia. Dan di sini disebutkan suatu amaran yang saya rasa harus diambil perhatian oleh pakar-pakar kewangan yang kita ada di sini, iaitu amaran Turner bahawa, dengan izin, the overall household debt to GDP ratio is a crucial indicator of an impending crisis. Ireland, Spain have high household debt ratios of around 95%, and we know they face problems. Ini adalah negara-negara yang menghadapi krisis kewangan yang serius, dan household debt to GDP ratio adalah 95%. Ini dianggap sebagai satu tahap yang kritikal dan bahaya. Tetapi Malaysia 83.5% tidak dianggap berbahaya. Kita hanya kurang 10% saja. Betul ini betul. Itulah sebabnya. Sila. Ya, silakan Pak. Terima kasih Yang Amat Berhormat Bagan. Yang Amat Berhormat ada mengupas isu household debt yang kini telah meningkat dan membengkak dengan satu jumlah yang amat membimbangkan. Apakah Yang Amat Berhormat sedar bahawa baru-baru ini ada satu kajian yang dibuat oleh FOMCA yang menegaskan bahawa kumpulan yang berpendapatan sederhana, khususnya dengan izin young workers, newly married couples dan juga keluarga yang punya anak yang ramai, menggunakan 1/3 daripada pendapatan mereka untuk membayar hutang-hutang yang dinyatakan tadi, hutang kenderaan, hutang rumah, pinjaman pelajaran. Dan dengan pengenalan sistem pencukaian GST yang baru ini, pastinya akan membebankan keluarga-keluarga tersebut. Jadi maksud saya, yang kita tekankan dalam Pakatan Rakyat bukan sahaja golongan miskin tegar, tetapi kelompok yang berpendapatan sederhana, khususnya di kalangan generasi muda juga akan terkesan dengan pengenalan GST ini. Saya memang bersetuju. Mungkin FOMCA ini mereka anggap hanya 1/3, tapi maklumat yang saya ada mengikut kajian ialah hampir 50%. Itu jauh lebih tinggi. Dan dengan pelaksanaan GST, saya rasa keadaan akan meruncing. Tidak dinafikan lagi, ia akan meruncing. Dan itulah sebabnya
Pakatan Rakyat ingin menyuarakan masalah keluarga-keluarga yang menghadapi masalah kewangan sedemikian. Kita janganlah menjadi suatu negara di mana rakyat biasa menjadi penghutang. Dan saya rasa itu bukanlah satu masa depan yang cerah yang kita nak bagi kepada anak-anak kita. Itulah sebabnya Pakatan Rakyat meminta bahawa pihak kerajaan pusat kaji cadangan yang dibuat oleh belanjawan alternatif Pakatan Rakyat supaya pertimbangan dapat diberikan untuk membantu keluarga-keluarga miskin ini. Sejak 97, tuan-tuan dan betul, satu kajian yang dibuat menunjukkan bahawa real wage dengan izin. Ya, Kapten sekejap nanti saya bagi. Saya habis ungkapan ini. Ini kawan lama dari Melaka. Satu kajian menunjukkan bahawa real wage atau gaji sebenar sejak 97 hingga sekarang untuk industri yang mengeksporkan barangan hanya naik 1.9%. Manakala industri domestik gaji pekerja hanya naik, ini real wage, gaji sebenar hanya naik 1.4%. Dan kalau kita lihat angka-angka yang tidak menggalakkan ini, samakan dengan kenaikan utang individu atau keluarga yang naik daripada kurang 60% 10 tahun lepas kepada 83.5%, saya rasa ini adalah suatu amaran tentang kesulitan yang dihadapi oleh orang biasa yang tidak diberikan perhatian langsung oleh kerajaan BN. Sebab ini hanya menjaga kroni-kroni saja. Dipersilakan. Sila Jasin. Terima kasih Yang Amat Berhormat Bagan, sahabat saya. Terima kasih Tuan Dipertua. Saya meneliti dengan ucapan Yang Berhormat Bagan tadi. Dan saya dapati beberapa perkara yang saya harus dapat berkongsi pendapat dengan Berhormat Bagan. Tapi sebelum itu Berhormat Bagan, saya sangat bersetuju tentang pertama tentang household debt. Tetapi tentang hutang negara itu saya tak berapa setuju. Bagaimanapun sebelum itu, mari kita berbincang tentang belanjawan PR yang dibentangkan tu. Bagi saya, belanjawan negara yang telah dibentangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri adalah belanjawan yang tangible, yang telah dibentangkan dapat diterima dan boleh dilaksanakan. Tetapi belanjawan PR adalah satu belanjawan yang intangible. Tak ada ke mana pergi dia. Apa artinya? Kita buat. Saya tengok, saya baca, saya kata saya pun tak faham. Tapi saya tengok tidak ada asas kalau ada figure tu. Tapi tak apalah. Untuk seronok-seronok kita boleh buat. Apa yang saya nak sebut di sini, sebenarnya kalau kita sebut tentang hutang negara, hutang luar negara, ada semua dalam buku ni. Disebut dengan jelas. Dan jangan hendaknya kita membuat satu persepsi dan juga andaian-andaian yang silap. Bahkan seperti yang disebut tadi, selain daripada ceiling kita tidak melebihi daripada 55%, bahkan kita sekarang ada 53%, hutang negara ini kita mesti maklum daripada mana datangnya hutang negara. Selain daripada hutang kerajaan persekutuan, adalah juga hutang PABK dan termasuk juga hutang pihak swasta. Itu yang pertama. Yang kedua, hutang ada hutang luar negara dan ada hutang dalam negara. Perkara ini kita kena jelas supaya kita dapat pastikan supaya kita berikan pandangan yang baik dan tidak menyelewengkan fakta supaya orang tidak menyalahgunakan maklumat tersebut. Saya suka apabila Yang Berhormat menyebut tentang household debt. Household debt ni memang kita kena kaji semula. Dan pihak minta, saya memang bersetuju, minta pihak kerajaan supaya lebih berhati-hati dan bahkan pihak Bank Negara baru-baru ini telah mengeluarkan arahan supaya mengetatkan penggunaan kad kredit ni. Tapi kita tengok sekarang Yang Berhormat, kad kredit ni dijual dekat supermarket. Boleh jual gitu je. Ya, jangan panjang-panjang. Satu lagi hal. Sebenarnya satu daripada yang terakhir, Tuan Dipertua. Kita tengok hutang isi rumah ni adalah segi individual. Walaupun dia tidak ada hubung kait dengan kerajaan, tetapi kerajaan mestilah
sentiasa memantau, dan ianya disebabkan oleh yang pertamanya hutang rumah, yang keduanya hutang kereta, dan ketiganya seperti yang tadi saya sebut, hutang kredit. Saya minta pandangan daripada Yang Berhormat. Ya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat kerana memang lebih prihatin tentang hutang isi rumah daripada mungkin menteri-menteri di sebelah sana. Mungkin saya rasa adalah untung rakyat kalau Yang Berhormat boleh jadi timbalan Menteri Kewangan sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang boleh berikan perhatian ke atas masalah hutang isi rumah yang tidak diberikan perhatian langsung oleh pihak barisan depan di sebelah sana. Dan saya rasa marilah kita sama-sama menangani masalah ini. Dan tentang pandangan Yang Berhormat tadi tentang hutang kerajaan persekutuan, saya memang setuju. Ia bukan sahaja merangkumi kerajaan persekutuan induk tapi juga PABK. Tapi bila kita mengutarakan pandangan untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara dalam alternatif bajet Pakatan Rakyat, kita bukan akan cakap kosong saja. Bila kita sebut tentang bahayanya hutang kerajaan pusat naik, dalam kerajaan negeri Selangor kita ada buat, di kerajaan negeri Pulau Pinang kita pun ada buat. Hutang kerajaan negeri Pulau Pinang tak naik, sebaliknya turun 95%. So di sini tuan-tuan yang betul, kita bukan cakap kosong. Kita amalkan apa yang kita sarankan. So dan saya rasa itulah yang mungkin boleh menjadi satu teladan atau satu contoh macam mana ia boleh dilaksanakan. Di sini kita bukan hanya mengkritik saja. Saya ingin membuat 5 cadangan yang harus kita laksanakan supaya dapat mencapai matlamat untuk mentransformasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi. Dan itu bukanlah apa-apa magic formula. Ini saya angkat daripada laporan World Competitiveness Report 2013, di mana disebutkan Malaysia menghadapi 5 cabaran utama. Apakah 5 cabaran utama ini? 1, birokrasi, karena birokrasi. Yang kedua, rasuah. Yang ketiga, etika kerja dan produktiviti kerja yang rendah. Keempat, kekurangan inovasi. Dan kelima, ialah perlunya kita membina modal insan berkualiti. Saya rasa kelima-lima cabaran ini harus diberikan perhatian oleh pihak kerajaan persekutuan. Khususnya dalam isu menangani rasuah. Saya amat kesal dalam bajet 2014 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tak sebut langsung inisiatif baru untuk menangani rasuah. Hanya sebut bahawa Malaysia sekarang negara paling diminati, negara keempat di dunia yang paling diminati untuk apa? Shopping. Mengapa balik-balik shopping saja? Tapi tak disebut Malaysia kini digelarkan oleh Washington Post sebagai negara yang paling rasuah di dunia. Mengapa tidak ada sebarang inisiatif baru untuk menangani rasuah? Dan kita lihat bukan sahaja disebut oleh pihak Pakatan Rakyat, pemimpin UMNO pun sebut sedemikian. Saya baru baca ucapan yang dibuat oleh bekas Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, bahawa rasuahlah sebab adalah alasan utama mengapa orang-orang tertentu menang dalam pilihan raya UMNO. Berjuta-juta ringgit dibelanjakan. Ini bukan keluar daripada mulut pemimpin Pakatan Rakyat. Ini keluar mulut daripada bekas Presiden UMNO bahawa di UMNO rasuah. Pemilihan UMNO rasuah. Apakah tindakan yang diambil terhadap masalah sedemikian? Dan itulah satu perkara yang saya hendak jawapan daripada pihak kementerian. Ialah tentang fauda. Ini ringkas saja, Tuan Yang Bertuan. Kerana pembelian hotel di London, ada banyak soalan yang masih belum dijawab.
Apabila pemilihan hotel dibuat pada bulan September dengan harga 500 juta ringgit ataupun 98 juta pound. Sungguh pun penilaian pasaran semasa pada bulan Mac, iaitu 6 bulan sebelum ini, adalah hanya 80 juta pound ataupun 400 juta ringgit. Mengapa ia boleh naik 20% atau 100 juta ringgit dalam tempoh 6 bulan saja? Ini bukanlah satu pasaran yang belum maju lagi. Itu adalah satu pasaran yang maju. Dan kalau pasaran yang begitu maju seperti London, takkan dia boleh naik 20% dalam 6 bulan. Dan lebih menyerlah lagi, lebih mengkagumkan lagi, ialah kenyataan ataupun jawapan yang diberikan oleh timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri bahawa apabila Felda beli hotel di London dengan harga 98 juta pound pada bulan 9, sekarang bulan 10 sudah naik kepada 115 juta pound, iaitu dalam 1 bulan boleh naik 17 juta pound atau 100 juta ringgit. Saya pun tak tahu macam mana boleh naik 100 juta ringgit ataupun 17% dalam 1 bulan saja. Saya rasa saya harap bahawa pihak kerajaan boleh berikan bukti macam mana ini boleh berlaku. Dato' Yang Dipertua, saya ingin balik kepada belanjawan berkaitan dengan subsidi. Sebelum ini ialah kalau kita lihat di antara tahun 2000 hingga 2013, perbelanjaan oleh Kerajaan Persekutuan ke atas sektor-sektor utama. Sektor yang paling besar ialah subsidi. Sejak 2000 hingga 2013, perbelanjaan untuk subsidi ialah sebanyak 250.4 bilion ringgit. Ini yang pertama. Kedua, untuk membayar perkhidmatan hutang atau membayar balik hutang adalah sebanyak 190 bilion ringgit. Dan ini yang saya ingin sebut sebagai sesuatu perbelanjaan yang akan hilang kawalan atau we lose control kalau kita tidak membendung kenaikan hutang kerajaan pusat. Di samping itu, pengangkutan 110 bilion, pendidikan 113 bilion, pertahanan 63 bilion, perumahan 20 bilion, kesihatan 28 bilion ringgit. Kesemua angka ini menunjukkan bahawa sebilangan besar perbelanjaan adalah untuk perkhidmatan hutang dan juga untuk subsidi. Tapi sejauh manakah ia membawa perubahan besar kepada kehidupan rakyat? Alasan-alasan yang diberikan tadi oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang harus diberikan perhatian. Kerana kita tidak mahu apabila subsidi diberikan, hanya syarikat-syarikat besar untung. Dan penjelasan bahawa subsidi gula haruslah dimasukkan demi kesihatan rakyat, saya rasa sukar diterima. Kerana kalau menaikkan harga adalah jalan untuk menjaga kesihatan kita, saya rasa kita kena naikkan harga beras juga. Kerana makan terlalu banyak beras pun boleh jadi kurang sihat. Saya rasa itu bukanlah alasan. Ya, terima kasih. Itu bukanlah alasan. Dan saya pun terkejut bila sebut pun bahawa mungkin makan terlalu banyak gula ada kurang performance untuk orang lelaki. Saya ingat ini, saya rasa mungkin Dato' Betul daripada Kelantan, saya rasa kalau nak tambah baik performance, bukan makan kurang gula, mungkin makan makjun lebih baik. Akhirnya, Dato' Yang Betul, sebagai satu penggulungan, saya ingin mencadangkan kepada pihak Kementerian Luar Negeri
untuk memboikot persidangan puncak Commonwealth atau COGOM di Colombo. Saya rasa satu mesej penting mesti diberikan kepada kerajaan Sri Lanka untuk memberikan satu penjelasan penuh tentang pembersihan etnik dan pembunuhan genosid rakyat Tamil di Sri Lanka. Saya rasa kalau kita berdiri di atas pentas hak asasi manusia, saya ingin meminta Yang Berhormat Perdana Menteri untuk memboikot dan tidak hadir persidangan kemuncak COGOM di Colombo pada bulan November ini. Nah, saya harap bahawa semua ahli parlimen, khususnya daripada MIC dan juga ahli-ahli parlimen lain, touch your conscience. Sama-sama kita memberikan mesej kepada kerajaan Sri Lanka dan memboikot COGOM pada bulan depan. Sekian, terima kasih. Ya, sila baling. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua kerana memberi ruang kesempatan kepada Baling untuk sama-sama ambil bahagian dalam pembahasan Belanjawan 2014. Melipat sirih mengail ikan, sirih dari Pulau Mutiara, Bagan dengar. Terima kasih saya ucapkan. Awal bismillah pembuka bicara. Melati kuntum tumbuh merata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Salam hormat, salam perpaduan, salam satu Malaysia. Pertama sekali Tuan Yang Bertua, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan atas kejayaan memacu ekonomi negara di atas landasan yang sepatutnya, sehingga berjaya diberikan mandat oleh rakyat sekaligus membentangkan belanjawan buat kali ke-6. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengulang kembali ungkapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di mana kerajaan sentiasa sedar dan insaf di kala dunia berdepan dengan risiko tidak ketentuan iklim politik dan ekonomi global. Jika tidak berwaspada dan berjaga-jaga, tempiasnya boleh terpercik kepada kita. Ini bermakna belanjawan yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah semestinya telah dikaji, diteliti sedalam-dalamnya, telah meminta pandangan daripada bijak pandai sehingga dapat menzahirkan dengan jayanya. Oleh yang demikian, Belanjawan 2013 yang berpaksikan kepada memperteguh ketahanan ekonomi, memperkasa transformasi dan melaksanakan janji-janji ditepati adalah merupakan satu bajet yang meletakkan keutamaan dan harapan seluruh rakyat Malaysia. Pagi tadi saya mendengar perbahasan daripada Yang Berhormat Pematang Pauh selaku Ketua Pembangkang. Sehari dua ni, Jumaat, Sabtu, Ahad ni kita dengar macam-macam yang bahawa Pematang Pauh akan membawa hujah-hujah yang agak hari ini menggerunkan. Tapi saya melihat, mendengar hujah Yang Berhormat Pematang Pauh tadi pun tidaklah sehebat mana. Sampai 90 minit diberi pun 75 minit dah berhenti. Maknanya tidaklah banyak poin-poin untuk menangkis apa yang telah dibahaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Datuk Yang di-Pertua, memandangkan saya merupakan wakil rakyat daripada kawasan luar bandar, maka di kesempatan yang saya ingin membawa beberapa isu dan cadangan agar dapat menambah baik kehidupan rakyat di desa dan di kampung, khususnya di Parlimen Baling, Sik, Kulim yang berdekatan dengan saya, Padang Serai, untuk melihat apa saja yang dibawa oleh Kerajaan Barisan Nasional, kami di sana di kawasan luar bandar boleh mendapat manfaat. Kalau kita tengok 30% daripada rakyat Malaysia, hampir 8 juta datangnya daripada kawasan luar bandar. Inilah mereka yang telah menyokong apa saja yang dibawa oleh Kerajaan Barisan Nasional sehingga menzahirkan undi yang besar, sehingga Baling, Kulim, Sik semua menang besar dalam pilihan raya baru-baru ini. Kita bukan rubber stamp yang seperti dinyatakan oleh
YB daripada Marang tadi. Kita dengar ucapan YB Marang pada hari ini begitu agresif dengan kalimah ayat Qurannya seperti ceramah agama PAS di kawasan Sungai Limau. Jadi tapi sebenarnya kalau kita teliti balik, tidak ada sebarang intipati yang boleh kita bawa untuk satu panduan. Termasuklah di Sungai Limau yang mana mereka membawa beberapa tomahan. Saya dengar sendiri YB Sepang berhujah, berceramah pada hari Sabtu, Ahad petang, Ahad malam saya dengar ucapan YB Sepang. Begitu malam saya kat mana? Tunggulah kat kejap. KL. Tunggu kejap, saya tak habis cakap, tunggu. Ada. Ni semalam saya kat KL. Bukan semalam, Sabtu malam Minggu. Jangan nak bohong. Saya dengar, saya nampak awak tu hitam macam saya. Tak boleh lari. Saya nampak awak berucap, jangan bohong. Inilah di Pembangkang, cakap bohong-bohong. Bawa ayat Quran tapi semua bohong. Bagi tipu rakyat. Buat apa? Saya dengar ucapan. Saya teliti, saya rekod ucapan YB depan pejabat pemuda. Saya tak suka orang bohong ni. Cakap betul-betul. Saya dengar sendiri ucapan-ucapan sebelum YB Sepang pun. Apa yang dinyatakan? Oh, harga gula turun, biar kencing manis. Jangan kita kencing rakyat. Hai, bawa ucapan bukanlah YB Sepang. Sebelum YB Sepang tu ada seorang ustaz. Saya betul, saya bercakap, berpaksikan kullil haq walau kana muron. Cakaplah kamu benar walaupun pahit untuk didengar. Bukan macam YB Marang tadi. Cakap ayat Quran semua bohong. Buat apa? Nak menipu rakyat. Oi. Saya nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu di sini. Saya tak bagi laluan. Datuk yang betul. Saya tak bagi betul. Saya bercakap ni yang ada fakta. Saya nak menyatakan YB Marang tadi. Sama juga saya pergi berjumpa dengan ayahanda yang berhormat Jerai. Ayahanda berhormat Jerai di mana Pak Baharom iaitu menteri bapa kepada menteri kita. Mesyuarat. Saya pergi mesyuarat. Ya, peraturan mesyuarat. 36. 36 berapa? 36 ada, 36-12 boleh. Yang menyebabkan seorang tidak boleh mengeluarkan sangat jahat. Dia mengatakan bahawa yang berhormat Marang, Ya, dah faham dah. semuanya bohong. Ya, dah faham. Okey. Ya, Muhammad Balin. Jelaskan. Ya, 36-6 ya. Ya. Perkataan menyentuh ahli yang lain, mengatakan ahli lain bohong. Okey, saya tak bohong. Saya cuma kata bohong tadi bila beliau kata beliau tak ada di situ masa saya ceramah. Lepas tu YB Marang. Jap, YB Marang sabar. Saya yang bertanggungjawab. Baling. Semua dengar yang you Saya kata. tahu, Yang apa, Muhammad apa. kata. Spang. Ya. Kerana saya nak menyatakan bila YB Marang menyatakan bahawa pemimpin kena bercakap jujur, pemimpin Barisan Nasional tidak boleh bohong. Dan saya nak menyatakan kaitan saya ni adalah kepada YB Pokok Sena. Bila mana YB Pokok Sena, YB Marang ada di situ. Apa yang YB Pokok Sena menyatakan bahawa bapa kepada yang berhormat Menteri Jerai menyokong dan mendoakan dan memberi duit sumbangan kepada parti PAS. Saya tak habis lagi, biar saya tengah bercakap. Jadi kita kembali kepada mauduk dia. Saya nak bercakap, biarlah saya bercakap. Peraturan mesyuarat lah. Tak, saya bercakap. Spang. Bagi saya dengar penjelasan jap. Jadi, bila mana menyatakan bahawa kita tidak boleh bohong. Padahal terang-terang saya sendiri pergi berjumpa dengan Pak Baharom. Saya berjumpa hari Sabtu, saya pergi ke rumah. Saya tanya, dia kata 3 tahun saya sakit, tak pernah menjenguk pun, tak pernah datang. Tiba-tiba datang depan bawa orang ramai, dia datang buat kenduri, buat doa selamat, dia orang baca doa, beliau yang sakit, yang uzur mengaminkan doa tersebut dan keluar di pintu depan rumah memberi satu press conference termasuklah dalam YouTube. Saya nak tanya, perkataan bohong tu rujuk pada ahli mana? Saya beritahu ini adalah yang dibohongi oleh Pokok Sena. Saya nak beritahu bila Marang tadi bagi tahu pemimpin UMNO Barisan Nasional kena jujur, kena amanah. Jadi itu yang saya punya maksud tadi. Jangan saya tak habis cakap lagi tu nak bawa peraturan. Saya nak peraturan mesyuarat. Kita datang ke sini Dewan Yang Mulia ni. Tuan Speaker, peraturan mesyuarat. Saya bukan kata dia berbohong ucapan dia tadi. Saya tidak kata. Saya kata peristiwa yang berlaku. Ni. Ya. Saya dah faham dah. Saya dah faham penjelasan daripada Yoma balik. Spang. Dengar saya. Spang, bila pengurusi bercakap, tuan yang diperlu bercakap, kita naklah duduk diam. Ni, Yoma balik duduk sekejap.
Saya dah nyatakan tadi bahawa kalau kita menyentuh pada ahli yang lain tak boleh. Dan apabila saya mendapat penjelasan daripada Yang Mohamad Balin, dia tidak menuduh ahli Parlimen Marang berbohong. Tetapi dia mengatakan bahawa Yang Mohamad Balin mengatakan bahawa sikap berbohong ahli Yang Mohamad Pokok Sena terhadap tahap kesihatan bapa kepada Yang Mohamad Tuan Menteri. Speaker, Ya. boleh saya minta penjelasan? Tuan Speaker, beliau mengatakan gini, tengok tadi dia kata Yang Berhormat Marang kata kod ayat Quran, semuanya bohong. Itu yang saya tak betul. minta buat satu Saya ni. tak betul. Maknanya Boleh dia yang rujuk. bersikap, dia yang tengok. Saya bercakap. Itulah sebab saya tak habis cakap. Saya kata bila keluar Sebab itulah ayat saya Quran bangun. semua Dia yang berbohong. Kalau dia Maknanya setakat belah cakap kami yang tadi jangan tu. ada pemimpin yang berbohong. Saya tidak kata YB Marang cakap semua bohong. Tak baik. Jangan itulah sebabnya kalau pesan Semua wakil, semua Yang Mohamad duduk ya. Duduk. Spam duduk, Lengon duduk. Saya nak nyatakan sekali lagi, niat Yang Mohamad Balin perkataan bohong itu rujuk kepada Yang Mohamad Marang ke tidak? tidak, saya tidak kata Ya. YB Marang berbohong, tidak. Ya. Saya apa pun niat. Okey, jelas, yang penting niat kita tu. Ya. Kita bila datang ke dalam Ya, dewan teruskan. yang mulia ni, kita berbahas. Masalahnya tuduhan tu Jadi ketika Dah, Yang Mohamad Balin dah menjelaskan bahawa perkataan bohong tidak merujuk kepada Yang Mohamad Marang. ramai dengar, dia sebut Al-Quran. Sebab tu spang tiga-tiga Yang Mohamad semua duduk. Sebab saya faham. Sebab tu saya menyatakan bahawa saya bertanya Yang Mohamad Balin, perkataan bohong itu rujuk pada Yang Mohamad Marang atau tidak? Jadi jelas Yang Mohamad Balin kata tidak. Okay. saya nak teruskan ucapan Pointing, saya. berdasarkan apa Sebab dia saya kata. nak bincangkan hal bajet Janganlah berkaitan cakap dengan yang rakyat lain. di kawasan luar bandar. Sila Jadi teruskan. saya minta jangan ada gangguan. Kalau Sepang tak ganggu saya, takkan jadi panjang cerita. You yang Saya cakap minta mula, tak you payah, yang tak cakap payah ganggu. bohong. Kita biarkan saya berbahas. Bila YB Sepang berbahas, saya tak pernah sekali bangkun untuk kacau. Saya tak pernah. Jadi biarlah saya bercakap, jangan kacau saya. Saya nak bahas pasal rakyat. Saya bukan datang sini nak bahas pasal rakyat. Menyatakan peraturan Jadi mesyuarat. ketika You cakap tak betul. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentang dan menggariskan 5 teras utama, yang mana salah satunya adalah untuk mempergiatkan pembangunan luar bandar. Jadi Tuan Yang Tua, yang mana kerajaan akan memperuntukkan sejumlah 980 juta ringgit untuk membaik pulih dan menaik taraf 437 km jaringan jalan di kawasan luar bandar di seluruh negara. Ini yang saya tertarik. Ini yang patut rakyat, wakil rakyat datang ke Dewan Mulia ni bahaskan. Bukan mengadu domba, mengkritik di antara sama. Kerajaan Barisan Nasional begitu peka berkaitan keinginan rakyat untuk rakyat beri manfaat. Bukan kita datang nak bincang perkara yang tidak ada kena-mena. Dan kita tengok sendiri. Bila mana tadi, saya nak ulang lagi sekali. Saya rasa saya sebagai ahli parlimen daripada BNBBC, saya patut bangkitkan perkara ini. Bila mana tadi, kita dengar pematang pauh memberitahu mana dia menteri-menteri untuk membahas, mana mereka timbalan menteri tak ada. Dan ada kawan saya daripada mana, Bagan tadi, bukan daripada Bangun tadi, menyatakan timbalan menteri kewangan pun tak ada. Itu tersilap, tak apa, kita tak ada berpetikai pun. Timbalan menteri kewangan terus bangun. Tapi kita tak panjangkan cerita ni, maknanya kita peka. Saya nak menyatakan di sini, kalau kita datang ke Dewan Mulia ni, bila kita nak bahas berkaitan dengan bajet, kita bawa berkaitan dengan bajet. Jadi umum mengetahui jalan alam merupakan isu yang perlu diberi keutamaan. Ini kerana selain menjadi penghubung kepada masyarakat, ia juga bertujuan untuk memudahkan segala urusan, terutamanya apabila terjadi kecemasan, kematian, kenduri, bencana alam dan sebagainya. Sebagai contoh, jalan-jalan kampung semakin kecil. Jadi saya berharap kerajaan yang telah mengutarakan pandangan iaitu untuk melebarkan, menaik taraf 437 jalan itu dapat dimanfaatkan. Pihak kementerian juga perlu mempertimbangkan untuk memperbesarkan beberapa jalan utama yang menunjukkan peningkatan jumlah trafik. Contohnya, kawasan sahabat saya, Kulim, Baling, Kuala Ketil, Sungai Petani. Kita harus mengambil kira kerana jalan ini pada ujung minggu perayaan begitu sesak dan pelbagai kemalangan berlaku setiap hari di kawasan ini. Jadi selain melebarkan jalan tersebut, gariskan pembahagian jalan perlu dicat dan sebagainya. Lampu jalan harus dipasang. Ini untuk memudahkan. Hari ini rakyat di kawasan luar bandar telah mengangkat
Kerajaan Barisan Nasional. Kalau cerita pasal janji manifesto, kami 5 tahun di bawah kerajaan PAS. Manifesto pun tidak dapat dilaksanakan. Oleh kerana itulah, kali ini kerajaan Barisan Nasional diberi pengiktirafan yang besar. Kita menang 10 parlimen daripada 15 parlimen. Kita menang besar. InsyaAllah Sungai Limau juga kita akan menang insyaAllah dengan izin Allah. Sebab rakyat sudah sedar. Rakyat tahu. Belum hari pemilihan pun dah berbohongan berlaku. Bagi budak rumah Bapak Menteri mengatakan Bapak Menteri ini penyumbang utama kepada parti PAS, ahli seumur hidup akan menyokong dan ini pastikan mengundi. Saya tanya Pak Bahrom, dia kata, saya kata kat dia tanya saya nak undi siapa? Saya kata undi saya rahsia. Tapi dia keluar bagi tahu undi parti PAS. Ini yang saya nak menyatakan. Kita setiap kali kita nak berhujah, kita kena pastikan hujah kita ni relevan. Ini tuan-tuan, Datuk yang dipertua dan rakan-rakan yang berhormat sekalian. Hari ini kita juga tahu kerajaan Barisan Nasional begitu peka berkaitan dengan BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Dulu tak pernah wujud pun. Waktu saya dulu muda-muda tak ada pun Bantuan Rakyat Satu Malaysia ni. Bila BRIM diberikan 500, rakyat di bawah merasakan syukur alhamdulillah. Tak ada tangan kepada Allah SWT, berilah sokongan. Bagilah kemenangan kepada kerajaan Barisan Nasional. Orang Melayu, India, Cina, asli, Siam, Kadazan, semua dapat. Tak ada pernah kira dulu. Hari ini dah naik pula sikit. Naik pun ada juga komen. Oh, patut janji 1000 lebih. Sabarlah. Dia akan berperingkat-peringkat. Kerajaan ni pandai. Kerajaan Barisan Nasional pandai urus takbir, kewangan. Jangan khawatir. Jangan kita memberi laporan-laporan yang tak betul kepada rakyat. Supaya rakyat faham apa yang kerajaan Barisan Nasional nak lakukan. Sama juga pada gula. Tadi saya dengar bagan tadi yang amat berhormat menyatakan, oh beras pun kena naik. Sabar. Kita bermula dengan gula dulu. Kalau kita lihat penyakit kecing manis ni lagi tinggi, kita akan tengok, kita akan kaji ini yang kita nak buat. Tapi jangan kita terus melulu, menuduh. Kalau kita tengok apa yang telah berlaku selama ini. Saya dari konteks komunikasi, saya rasa terpanggil dan ucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan Barisan Nasional yang mana telah mencadangkan 1,000 menara pemancar telekomunikasi yang akan inisiatif jalur lebar negara ini high speed broadband dengan izin yang dapat dilakukan. 1.5 bilion ringgit akan dibelanjakan untuk meningkatkan liputan internet khususnya di kawasan luar bandar, di kawasan kami. Jadi ini satu perkara yang cukup baik kerana kerajaan Barisan Nasional telah memberikan netbook di setiap kawasan parlimen. Adakah satu wakil rakyat daripada pembangkang bangun ucapkan terima kasih kerajaan Barisan Nasional telah memberikan netbook kepada orang miskin, kepada anak-anak pelajar-pelajar kita? Tak ada. Saya tengok semuanya kritikan, tomahan. Tidak ada siapa-siapa nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri yang begitu prihatin. Mana pernah kita dengar dulu berikan netbook? Netbook telah diberikan. Masa beri pemberian netbook tu di bawah kerajaan kepimpinan PAS. Ya, Putih. Saya bagi awak. So, baju awak hijau. Terima kasih. Kenapa mesti pembangkang ataupun kita di sini berterima kasih kepada kerajaan Barisan Nasional? Yang itu wang kerajaan Barisan Nasional juga daripada wang cukai rakyat. Saya dulu berada di Dewan Negeri Selangor, tak pernah saya dengar adun UMNO terima kasih kepada kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor. Jadi saya rasa ini tak patut. Dan yang berhormat tadi dah mengkritik yang ketua pembangkang lah dan juga marang semua ni ucapan tidak begitu berisi. Saya dengar lama yang ucapan yang berhormat ni ya, lebih teruk lah daripada mereka. Terima kasih. Terima kasih. Saya minum dulu, minta izin. Saya minum dulu. Terima kasih. Minta maaf, saya dahaga. Minta maaf. Terima kasihlah bagi bola tanggung kepada saya. Pertama sekali, apa yang kerajaan Selangor bagi kepada rakyat? Ibu tunggal pun tipu. Bagi duit pun ibu tunggal pun tipu sampai dia orang pergi report, bawa pergi mahkamah. Ibu janji pun tak bagi. Mana ada tipu? Tipu sebab keluar yang ibu tunggal. Ibu tunggal pergi buat laporan polis. Pergi bawa pergi mahkamah. Itu baru ibu tunggal. Lagipun kalau orang memberi kita merasa orang berbudi, kita berbahasa. Kita sebagai pemimpin inilah contoh. Inilah dia contoh pemimpin pembangkang yang tak pernah
terima lebih kasih kerusi. pun kepada Ha, kerajaan ya. Barisan Nasional. Bukan semua kerajaan tak bagi. Kita kena bersyukur. Terima kasih. Kalau tak pada terima kasih, sampai dunia kiamatlah awak jadi pembangkang. Takkan menang. Sebab tak pernah berterima kasih. Kerajaan Barisan Nasional bagi laptop, bagi anak-anak sekolah, bagi RM100, bagi bantuan BRIM di kawasan saya. Nak minta Yang penjelasan? ketua, Nak minta penjelasan? Kejap. Saya bagi bantuan BRIM di kawasan saya, pemimpin PAS duduk barisan depan nak terima duit. Kalau kita berkira bulu, kalau kita tak bagi, tapi Perdana Menteri begitu prihatin. Menteri Kewangan kata bagi kepada semua sama rata. Ini adalah hak rakyat, bukan kira hak parti. Jadi bila orang bagi, kita kena terima kasih. Itu yang saya cakap tadi. Bukan minta lain. Kita tak minta pun pembangkang bagi apa-apa. Berterima kasihlah. Balin nak tanya, nak minta penjelasan. Balin. Yang nak tanya yang YB Balin. Yang tadi katakan notebook yang diberikan oleh Kerajaan Barisan Nasional ni rakyat patut bersyukur. Saya nak tanya, yang notebook dibekalkan kepada mereka, kebanyakan yang ada masalah, window tak beroperasi, ada yang baru pun tak boleh pakai. Adakah itu satu penipuan juga? Betul tak? Itu juga satu penipuan, betul tak? Baling. Terima kasih. Yang Baling. Baling saya cakap. Saya Ya, nak tambah Jasin. sikit Yang Baling, saya nak bantu sikit lah. Tadi Seputih, saya pun nak bantu Seputih sekali lah. Sebenarnya Mak Baling, Kerajaan Selangor jumlah perbelanjaan 1.7 bilion. Tetapi dia lupa bahawa 17 bilion peruntukan datang daripada Kerajaan Persekutuan untuk belanja pembangunan dia. Terima kasih Mak Baling. Terima kasih YB Jasin bantu. Itulah dia orang tak terima kasih. Bila sekejap saya jawab sekawan tu, duduk kejap saya bagi. YB Shah Alam sahabat, duduk saya bagi. Itu sebabnya dengan izin, don't become so petty. Kalau kita hantar barang, mesti kalau kerajaan pembangkang pun sampai kalau pemuda hantar Abnoh jangan Johor itu isu pun buat teknikal. aduan. Tapi Sampai memang daripada 2,000 netbook yang dibekalkan separuh, 1,000 lebih itu rosak. tak betul. Itu bukan penipuan. Itu fitnah. Itu niat jahat. Itu niat jahat. Itulah pembangkang ni. Pembangkang tak boleh nak kasih. Orang lain kasih pun awak dengki. Mana ada macam ni? Patut silap pembangkang pergi ambil kasih rosak suruh rakyat pergi adu. Pun boleh jadi kalau saya nak cakap. Jangan persangka buruk. Jangan persangka buruk. Bila kita terima kasih. Dia ada syarikat dia bagi senang. Sebab saya bagi kepada rakyat. Bila saya bagi pada rakyat, saya bagi kad saya siap. Sebab YB tak bagi. YB tak pernah turun badang. YB datang jadi hebat dalam parlimen je. Di kawasan YB tak ada. Saya bagi kad siap. Kalau rosak, ini tempat dia. Hubungi cepat-cepat. Boleh diganti. Itu patut kita buat. YB tak turun padang. YB semua hebat dalam parlimen. Tengoklah. Mana YB yang lawyer semua. Pagi-pagi kena pergi cek makan dekat mahkamah. Petang datang. Bila tak salah betul. Tapi saya nak bagi tahu satu contoh yang terbaik. Apa salahnya? Okey, tak ada salah. Salahnya? Saya bagi contoh. Itu Duduk. alat. Itu Duduk. alat. Saya bagi satu contoh. Semalam. Tambi dah Tak masuk apa, saya bagi contoh. Saya cakap Saya tengok dia berdebat tadi tu, saya masuk tu. Datuk yang betul. Saya bercakap ni dengan fakta. Saya nak bagi tahu. Semalam seorang wanita yang berumur 56 tahun. Ni gambarnya. Berasal alamat nombor 722 Lorong Kampung Sentosa 1 Palang 8 Taman Sri Sentosa Lunas Kedah di bawah Parlimen Padang Serai. Padang Serai ni seorang lawyer yang hebat. Minta maaf lah dia tak ada. How I wish dengan izin dia ada di sini. Saya nak tanya dia. Kalau datang ke dalam Dewan Yang Mulia ni, kalau cerita pasal undang-undang, dia lah paling hebat. Sehingga kena halau sekali. Tetapi, Puan Norian binti Abdul Ghani ni telah ditahan. Telah ditahan pada bulan 4. Beliau belum menjadi wakil rakyat. Beliau telah ditahan di Pusat Tahanan Karimuna Tanjung Balai, Riau, Indonesia. Di Syaiki Pedagang Manusia. Tak betul ni, ini dituduh je. Tapi anaknya ada 5 orang. Dia ada 5 pengundi yang pengundi pada Bagan Serai. Pengundi dia, 5 orang anak dia. Pengundi Bagan Serai, Padang Serai, minta maaf, pengundi Padang Serai. Tak ada. Saya tanya hati ke hati. Itu sebab mereka bagi tahu saya. Ditahan
telah pergi berjumpa ke pejabat, batang hidung pun tak nampak, telefon tak jawab. Akhirnya siapa menjadi penyelamat? Ahli Parlimen Baling yang pergi selamat. Barisan Nasional. Sudahlah, selalu angkat Barisan bakul Nasional sendiri. yang pergi selamat. Angkat Mananya? bakul sendiri. Bakul dah terlalu Mesti besar. lah. Bakul dah terlalu besar. Nak tunggu kapan Bakul yang paling besar di Malaysia. Bakul yang ada paling banyak kes besar di BN Malaysia. kita buat Di kita ada. Baling tadi Saya nak bagi sekali. tahu. Bakul yang paling besar. Ya, sebab apa? Paling besar. Kena bagi tahu. Bakul tak muat, dah gemuk dah sekarang. Kena bagi tahu. Sebab dah apa? Dah terlalu gemuk. Dulu Sebab kurus je. Saya nak Dulu bagi tahu. gemuk. Bila kita cakap yang betul, dia orang tak boleh terima. Panas. Sebab kerja tak reti buat. Datang dalam parlimen, keluar televisyen, keluar surat khabar, itu dia yang seorang reti. je buat kerja. Yang lain Betul. tak buat kerja. Sebab dia seorang je. Ini terang. Jelajah dunia, jelajah Malaysia. Ini dia satunya UMNO. terang, nyata Boleh dan tukar, jelas. boleh tukar. Kerajaan Kerusi depan Barisan bagi dia. Nasional Kerusi yang depan menjadi bagi dia. penyelamat. Maksud, no, this is not one. Many of this. Sekejap, saya tengah habis. Sekejap. Maknanya, ini saya bagi salah satu contoh. Saya juga nak bagi tahu lagi satu contoh. Tak apa, saya banyak contoh. 3 hari sudah, sekejap. Jangan ganggu saya. Seorang pegawai bank ditembak dalam bank USJ 11. Yang mana Pucung bagi tahu, dia kata kawasan dia masa hari yang sama beliau bagi tahu kawasan saya Putra Heights ni ada kes rogol dan sebagainya, macam-macam lah. Bila meninggal kena tembak, dibawa pergi ke hospital Serdang. Oleh kerana ada masalah forensik dan sebagainya, lambat nak postmortem. Ahli Parlimen Serdang pun tak pergi, hospital Serdang. Ahli Parlimen Puchong pun tak pergi. Ahli Parlimen Barisan Nasional mewakili Perdana Menteri pergi bagi sumbangan. Baling dan juga. ahli Parlimen Barisan Nasional BN tak boleh. Tukar tempat. Itu BN kawasan Perdana itu Menteri kawasan turun. Ini Serdang. Perdana Menteri. Kawasan Ini Perdana Serdang, Menteri. wakil Baling. Perdana Menteri. All for one. Kawasan Serdang, kawasan Puchong. Semua. Tak pergi. Malu. Pergi hantar bantuan tidak ada. Baling yang paling Saya hebat. minta Baling yang tolong. dipertua. Di Bukit Mentajam. Baling yang paling hebat. Di Bukit Saya nak Mentajam bagi tahu. ada Maknanya- 30 lebih keluarga maknanya- baling kena halau. Saya Minta nak barang baling tolong. jadi ketua kampung lebih baik. Kena halau. UMNO kata nak tolong Saya tadi nak sama bagi hari tahu yang ada. saya dipertua. Kalau penjenayah kena tembak, mereka lah orang pertama datang. Bawa tunggu depan IPK, jumpa keluarga semua. Jangan takut, kita akan uruskan dan sebagainya. Tapi bila orang mati aniaya, sakit dan sebagainya, tak peduli. Inilah dia pembangkang. Jadi kalau datang dalam parlimen Dewan Yang Mulia ni bercakap bagaikan nak runtuh bangunan. Tapi sebenarnya tak ada. Jadi Datuk yang dipertua. Okeylah, saya bagi salam. Tak apa, saya bagi salam. Ya, sila salam. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih Yang Berhormat Baling. Saya pun heran tadi dia kata don't be petty. Tapi tengok ucapan dia very petty. Ya. Kita pun malaslah nak cerita semua lawatan-lawatan yang kita buat. Ya. Tiap-tiap hari pun ada kita buat lawatan, tak perlu kita nak ceritalah. Tapi pokoknya beginilah ya. Kalau betul lah rakyat ni betul-betul lah sokong Barisan Nasional ya. Saya nak minta Baling tolong ceritakan kenapa jumlah kerusi Parlimen Pakatan Rakyat bertambah daripada 82 menjadi 89. Dan kenapa undi rakyat, undi popular rakyat bertambah sehingga undi yang kita perolehi daripada rakyat adalah sebanyak 52%. Sedangkan undi yang dapat pada Barisan Nasional 47%, termasuk undi yang 40,000 Bangla tu. Macam mana boleh dapat hanya 47% undi rakyat, sedangkan tiap-tiap hari, tiap-tiap minit, tiap-tiap saat, tiap-tiap jam dalam televisyen membohongi rakyat dan tak benarkan ahli parlimen ataupun pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat keluar dalam televisyen
televisyen dikuasai oleh UMNO Barisan Nasional. Dalam keadaan media masa dikuasai oleh Barisan Nasional sekalipun, kita dapat bertambah kerusi parlimen bagi Pakatan Rakyat dan kita dapat tambah undi popular bagi Pakatan Rakyat. Kalau Padang yang rata, dah lama dah UMNO Barisan Nasional dah jatuh dan Pakatan Rakyat yang memerintah negara Malaysia. Lalu janganlah nak tunjuk hero. Orang semua tahu. Nengok bajet pun orang pun tak tahu. Kerajaan Pakatan Rakyat bagi betul dah kata. Tanpa adanya televisyen. Takbur. Cakap takbur. Oh, syabas. Daripada 36 menjadi 4. Kita ada 2/3. Walaupun takbur marah, siang marah. Cuba. Kena high attack nanti. Kenapa? Kena serangan jantung nanti dulu. Relax. Kalau kena awak serangan tua, jantung, orang BN bukan orang PR. Datuk yang dipertua, saya harap saya diberi Datuk yang dipertua, saya harap masa saya ditambah. Sebab saya bagi sikit, dia orang semua bagi betul nak kata. Ni kepada rakan-rakan belah sana yang berhormat. Kalau tak mainlah. Kalau nak menang ni kalau tak ada 89 menang, kerusi tetap bukan menang. kalau Kalah, tetap 52% undi popular bukan kalau lah. tetap Itu kalah. hakikat. Kita dah menang. Ya, Jangan menidak. kerana Duduk. kamu menipu. Jangan menidak. Kerana tidak buat pilihan raya Jadi. ikut undi rakyat. Dah. Mana ada kerajaan Sampai dalam hari ini. sistem demokrasi Dah. dapat Ni apa ni? 47% Peraturan undi rakyat. ni. Nampak sangat tak matang politik Syalam ni. Tak matang. Cakap macam nak bergaduh, nak perang macam kapal nak kayam. Silakan. Balik. Ya, Lenggong. Balik. Tu pasal mic padam. Kalau mic tak padam, aku tak perlu nak cakap kuat. Syalam duduk. Balik. Nak cakap undi popular apa Balik? DAP dalam pemilihan DAP baru ni, yang popularnya bukan Bagan. Yang popularnya Keluang. Sepatutnya Keluang lah jadi Siswa Agong, bukan Bagan. Tak pakai pun undi popular. Sembrong tak dapat undi popular. Sembrong tak dapat undi popular. Tak apa. Muklis dapat. Terima kasih lah. Sembrong menang. Tak. Tak faham dia cakap. Terima kasih lah. Saya. Macam mana? Tak relevan. Tak relevan. Sekarang ni. Cakap dengan Sembrong. Ni Yang Mohd sekalian, cukuplah. Dah semua dah bangun kan? Semua dah bangun bersemangat. Sila Balin. Betul. Salam, cukuplah salam. Cukup. Salam dah berjaya dah. Salam dah berjaya membangunkan semua orang. Ya. Ya. Sila Balin. Salam. Ya, sila.